Nas yang kita baca menunjukkan bahawa sesungguhnya selepas sembahyang jenazah ni kita jangan panjang-panjang doa-doa. Doa iftitah pun tidak digalakkan. Makruh membaca doa iftitah ketika sembahyang jenazah yang jenazah ada depan kita, apatah lagi kalau nak bertahlil lepas itu. Tak ada sunnahnya. Tak ada sunnah. Kalau depan kita habis beri salam baca doa. Baca doa yang pendek-pendek. Segerakan tanam. Jangan nak baca tahlil panjang-panjang. Di negeri kita ni panjang-panjang tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, karangan Al-Alimu Al-Allamatu Al-Fahamatu Syekh Ibn Al-Imad Al-Misri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Makmum masbuk berbimbang dengan membaca doa iftitah hingga tak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Seorang makmum sembahyang jenazah, sepatutnya sembahyang jenazah ni digalakkan kita ini ataupun disuruhkan kita mensegerakan solat, segera solat dan solat pergi tanam terus jenazah tersebut. Oleh sebab itu sembahyang jenazah ni ringkas sekiranya jenazah itu ada di hadapan. Disuruhkan supaya bersegera, asri'u maknanya segera menguruskan jenazah. Tapi makmum ni lepas takbiratul ihram, sebelum baca Fatihah dia baca doa iftitah. Sama ada doa iftitah panjang atau doa iftitah pendek. Dia baca doa iftitah, kemudian dia baca surah Fatihah. Belum habis Fatihah, imam dah takbir yang kedua. Takbir kedua umpama rakaat kedua. Mana ataupun perpindahan rukun yang lain, dia satu takbir, dua, ini adalah seperti rukun. Jadi imam dah takbir yang kedua, dia belum lagi habis Fatihah. Kalau dia terus juga baca Fatihah sampai habis, apa hukumnya? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, jika makmum masbuk sibuk berbimbang membaca doa iftitah hingga ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah dia, ini sembahyang jenazah, dan imam mengangkat takbir yang kedua, apa hukumnya? Nescaya batallah sembahyang, ada sembahyang ni. Sebab doa iftitah itu tidak disunatkan membaca ketika sembahyang jenazah yang jenazah ada di hadapan mata. Jenazah yang ada di hadapan mata.
hukumnya adalah tidak sunat dan makruh kalau kita baca. Sebab apa ruh? Sebab apa batal? Mesti ada sebab. Setiap hukum ni kalau kita nak hukumkan dia sah ke tak sah ke, batal ke, haram ke, sunat ke atau seumpamanya, mesti ada sebab, illah dia. Kerana doa iftitah itu tidak disunatkan pada sembahyang jenazah. Sebab apa tak disunatkan? Kerana sembahyang jenazah dibinakan di atas keringanan. Kerana sembahyang jenazah ini adalah disunatkan, disegerakan ia, kerana menyegerakan kebumian mayat itu, kerana disegerakan dia dikebumikan dan digalakkan oleh syarak. Syarak menggalakkan sedemikian rupa. Ta'jil iaitu disegerakan, yustahabbul isra'u biha, iaitu digalakkan, disegerakan. Oleh sebab itu hukumnya adalah batas sembahyang bagi sembahyang jenazah yang jenazah itu ada di hadapan mata. Berbeza kalau jenazah itu ialah ghaib. Ghaib ianya berbeza sedikit. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kemudian makmum, qala al-musannif, kemudian doa iftitah disunatkan membaca di dalam sembahyang ghaib. Sembahyang ghaib lain sikit. Jika seseorang itu sembahyang ghaib, sembahyang jenazah yang ghaib, maka disunatkan atasnya membaca doa iftitah. Apa sebab sembahyang jenazah ghaib disunatkan membaca doa iftitah? Kerana sesungguhnya jenazah tu dah lama ditanam, sudah lama ditanam. Oleh sebab itu tak ada masalah nak disegera-segerakan sebab dia dah ditanam. Oleh sebab itu kekal membaca surah ataupun baca doa iftitah ketika sembahyang sunat, sembahyang jenazah ghaib, sembahyang jenazah ghaib. Dan ada setengah mazhab juga mengatakan boleh membaca surah tetapi ringkas, boleh membaca surah tetapi ringkas. Sebahagian di kalangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal, kerana jenazah ini ialah telah lama ditanam, Hanya dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, iaitu boleh kita membaca doa iftitah kalau sembahyang itu sembahyang jenazah yang ghaib, yang telah bukan di hadapan mata. Sebab apa tu? Hujah dia. Sebab apa dikekalkan sunat? Kerana doa iftitah itu hanya tidak disyaratkan pada sembahyang jenazah sahaja, sembahyang jenazah yang ada depan, kerana bahawasanya yang jenazah itu sunat segera dengan dia. Berbeza kalau jenazah tu ada di hadapan mata, maka hendaklah disegerakan. Innamal iftitaha innalil iftitaha innama lam yusra' fi salatil janazah li'annahu yustahabbul isra'u biha. Sembahyang jenazah ini tidak disyaratkan, tidak disunatkan kita baca doa iftitah kerana nak suruh segera kalau jenazah tu ada depan mata. Tapi sekarang jenazah tak ada depan mata. Kita duduk di sini di Melaka, ada sahabat kita yang berada di negara yang lain ataupun tempat yang sukar kita nak pergi, maka boleh kita sembahyang jenazah ghaib. Nanti kita huraikan selepas ini. Dan ini makna tidak ada pada sembahyang ghaib. Jadi sembahyang ghaib, jenazah yang ghaib, tak ada kena-mengena nak segera atau tak segera. Dan demikianlah pada sembahyang mayit yang telah dikebumikan, iaitu kita sembahyang atas kubur.
Sampai-sampai dah habis dah, telah ditanam jenazah ni atau mayit ni telah ditanam, kita pun semayang di atas kubur. Semayang atas kubur, kita ada jemaah yang lewat, kita semayang. Jadi semayang di atas kubur ni pun sunat baca doa iftitah, sebab jenazah tu dah lama ditanam ataupun dah ditanam, telah ditanam, iaitu semayang mayit atas kubur. Dan tidak dituntut pada segera berdoa bagi mayit itu, sebab dia dah ditanam. Jadi sebab itulah berdasarkan nas yang kita baca, menunjukkan bahawa sesungguhnya selepas sembahyang jenazah ni, kita jangan panjang-panjang doa-doa. Doa iftitah pun tidak digalakkan. Makruh membaca doa iftitah ketika sembahyang jenazah yang jenazah ada depan kita, apatah lagi kalau nak bertahlil lepas itu. Tak ada sunnahnya, tak ada sunnah. Kalau depan kita habis beri salam, baca doa yang pendek-pendek, segerakan tanam. Jangan nak baca tahlil panjang-panjang. Di negeri kita ni panjang-panjang tahlil. Kita anggap itu sunnah, rupanya bukan sunnah. Dah tu bagi tazkirah panjang-panjang pula. Ni ustaz ni bagi tazkirah, ni ustaz ni bagi tazkirah, ni ustaz nak tazkirah apa? Tanam teruslah. Dah tu ada pula dengan cara pula, ini cara ni pula, ada pula zikir-zikir. Tak ada zikir, tak ada diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajar ialah supaya disegerakan. Tapi bila dah tanam, kalau nak tahlil sampai ke subuh pun tahlil lah. Nak baca Quran khatam, ya bacalah. Kalau nak semayang jenazah atas kubur, nak baca doa iftitah, ya baca. Nak tazkirah lah, biar ia segera bertemu dengan Allah. Ini dalil. Kita tak ikut cara orang, ini orang ni tak ada dalil, merdud. Tak ada dalil, merdud. Ditolak berdasarkan dalil yang disebut oleh para alim ulama dan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i berkaitan semayang gaib ini, niatnya disebut dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, wa ammal ghaibu, adapun semayang jenazah yang gaib, fala budda min ta'yinihi, mesti kita mentakyinkan nak semayang jenazah siapa, mayit siapa ni. Sebab dia tak ada depan kita. Illa an qala, ataupun berniat orang yang takbiratul ihram tadi, makmum ni, usalli ala man yusalli alaihi al-imam, aku berniat semayang jenazah gaib ini atas apa yang diniat oleh tu imam. Kita sampai masjid, ramai orang. Kita tanya, ini semayang jenazah apa ni? Tak tahu. Adalah ulama tak mana yang meninggal. Ini dia orang semayang sunat, semayang jenazah gaib ni. Tak tahu nama, tak tahu. Macam mana kita nak semayang? Maka kita berniat, kata ulama Syafi'i, berniat sebagaimana diniat oleh imam. Usalli ala man yusalli alaihi al-imamu, iaitu aku berniat semayang salatul ghaib ini sebagaimana diniat oleh imam. Tapi kalau kita tahu, kita kena niat semayang ghaib Sianu binti Sianu, sebab dia ghaib. Berapa lamakah tempoh boleh semayang sunat, semayang ghaib ni, salatul ghaib ni? Pandangan pertama menyatakan bahawa 3 hari sahaja. Pandangan yang kedua, ma baqiya syai'un minal mayyit, selama mana ada tertinggal lagi jasad-jasad dia dalam kubur ni, bolehlah. Wah, lama tu. Buang gali bertahun. Kalau gali masih ada lagi, contohnya cebisan ataupun jasad si mati ni dalam ni ada sikit yang tinggal, boleh lagi semua, boleh semayang gaib, mana bertahun lah.
Ada yang berpandangan di kalangan ulama waqila abadan, selama-lama boleh. Tapi Al-Imam Qalyubi menyebut semayang jenazah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang jenazah gaib ini ketika mana ada seorang lelaki soleh di kalangan Habasyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Raja Najasyi meninggal dunia dan diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sembahyang jenazah ke atas Raja Najasyi. Raja Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru li akhikum." Minta ampunlah kepada Allah untuk sahabat kamu. "Inna akhakum qad mata." Sesungguhnya saudara kamu telah mati. "Faqumu." Bangunlah. "Fasallu alaih." Dan semayanglah kamu ke atasnya, iaitu Raja Najasyi daripada Habsyah, Ethiopia ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhakumun Najasyi qad mata." Riwayat yang lain, "Faqumu fasallu alaih." Bangunlah kamu dan semayanglah. Berdasarkan hadis ini, ada ulama menyatakan tempoh boleh semayang jenazah ini tatawaqqafu as-salatu 'alal ghaibi bisyahrin kas-salati 'alal qabri. Semayang jenazah ke atas jenazah yang gaib ini tempohnya ialah 1 bulan, seperti mana boleh semayang di atas kubur tempohnya 1 bulan. Ini mazhab mana? Iaitu mazhab Ahmad Ibn Hanbal, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imamul Qudamah. Al-Imamul Qudamah, tempoh 1 bulan. Tempoh 1 bulan, riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu riwayatnya intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qabri ratabin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di perkuburan, iaitu kubur ni masih lagi basah, masih kalau tanah dia masih kita nampak macam baru lagi lah. Fa shalla alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang ke atas jenazah yang telah ditanam. Wa saffu khalfahu. Kemudian ada saf di belakang. Fakabbara arba'an. Kemudian bertakbir 4 kali. 4 kali. Berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah semayang ke atas jenazah ni, sedangkan jenazah ni telah ditanam iaitu sebulan sebelum itu. Begitu juga riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang di atas kubur. Maknanya kalau kita sampai-sampai dah ditanam, kita boleh semayang atas kubur. Boleh, ha? Riwayat daripada Sayyidina Anas. Begitu juga riwayat daripada Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Ummu Sa'd meninggal dunia sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada. Falamma qadima shalla 'alaiha, bila sampai-sampai tengok-tengok sudah ditanam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang di atas kubur Ummu Sa'd. Tempoh meninggal dunia ni ialah qad madha li zalika syahrun, sesungguhnya tempohnya ialah sebulan. Tempoh sebulan. Begitu juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas juga daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da syahrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah semayang di atas kubur yang telah meninggal dunia orang ni, tempoh ni dah sebulan dah. Tempoh dah sebulan. Kesimpulannya mengikut mazhab kita Imam Syafi'i ada 3 pandangan, 3 hari. Ada yang kata sebulan, ada yang mengatakan selagi mana ianya masih ada lagi jasad-jasad dia ataupun anggotanya yang tidak dimamah oleh tanah, boleh semayang lagi. Bagi siapa yang boleh semayang? Adakah kita ni boleh semayang zaman-zaman orang dulu? Ialah orang yang sezaman dengan dia.
orang yang sezaman dengan dia. Dan mengikut mazhab kita Al-Imam Syafi'i, kita berkewajipan kewajipan nak sembahyang jenazah ke atas dia. Kita berkewajipan. Kalau kita bukan ahli yang berkewajipan, maka tidak payah, makna kita jangan sembahyang. Ini dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i menyebut yushtaratu fil musalli 'alal ghaib. Orang yang nak semayang gaib ini disyaratkan ayyakuna min ahli fardiha. Dia ni memang orang yang wajib mendirikan semayang, ataupun wajib, kewajipan ke atas dia. Kalau orang lain tak semayang, dia wajib bagi dia. Begitu. Wajib bagi dia. Tetapi kalau dia bukan wajib bagi dia, seperti orang tu mati kafir, tak wajib. Ataupun dia ketika itu dia kafir, kemudian dia masuk Islam. Contohnya ayah dia meninggal dunia waktu dia tak Islam. Kemudian kerana ayah meninggal dunia, dia pun masuk, sebulan lepas itu dia masuk Islam. Boleh nak dia pergi semayang kat kubur ni, semayang jenazah? Dia pergi balik kat kubur ayah dia, dia pergi semayang situ, panggil 2-3 orang kawan dia semayang, yang mana tak sempat semayang dulu. Boleh tak boleh? Ulama kata tak boleh, sebab dia bukan ahlu fardiha ketika mana jenazah itu meninggal dunia. Begitu juga ghaira mukallafin. Anak ni contohnya tak mukallaf, bapaknya meninggal dunia, lepas dia mukallaf, dia pun pergi mana kubur bapak lu, ni kubur. Dulu masa saya tak mukallaf, tak balik lagi, saya tak boleh semayang kat ayah. Sekarang ni saya dah jadi alim, saya nak semayang, boleh tak? Dah boleh. Begitu juga wa kadzalika nahwa haidin. Haid, perempuan ni tak boleh semayang jenazah. Sebab apa? Nak semayang jenazah untuk mak dia, tak boleh, sebab dia haid ketika itu. Kemudian bila dah suci, dia pergi semayang untuk ibu dia ataupun untuk ayah dia, boleh tak? Tak boleh, mengikut sebagai ulama Syafi'i kita. Tetapi Al-Imam Qalyubi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa adapun haid dan nifas ini tidak termasuk, ianya terhalang sebab dia tetap ahli fardu. Tetapi kerana dia terhalang disebabkan haid atau nifas, masih lagi ia boleh mendirikan, mengikut pandangan yang kuat di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alal jami'. Dan seterusnya, semayang ghaib ini boleh dilaksanakan setelah jenazah itu ditanam dalam keadaan dia dah disemayangkan, telah disemayangkan. Kalau jenazah itu ditanam tidak disemayangkan, tak ada semayang ghaib, ikut pandangan yang paling kuat di kalangan ulama kita. Bagaimana kita nak semayang ni? Adakah semua kita boleh? Contohnya ada orang meninggal di Jasin, kita semayang ghaib di sini, kadar mana? Wa ammal hadiru fil balad fala yusalli alaih. Kalau duduk dalam negeri itu juga tak ada semayang ghaib. Kita duduk Melaka Tengah, ada sahabat kita meninggal dunia, contohnya di Alur Gajah, di Alur Gajah, boleh pergi. Kita boleh rentas, daerah kita boleh rentas, boleh pergi. Maka kita tak boleh semayang ghaib sini, sebab kita boleh pergi. Illa man hadarahu, melainkan orang yang perlu hadir. Boleh hadir, kena hadir, tak ada ghaib. Wa amma man lam yahdurhu, sesiapa yang tak hadir, dia boleh hadir tapi tak hadir. Tiba-tiba dia nak buat semayang ghaib di surau dia atau di masjid, fala tasihhu salatuhu, tak sah semayang ghaib dia, sebab dia boleh hadir. Wa in kaburat al balad, kalau negeri itu besar, wa ta'azzarat alaihi, dia dan tak boleh pergi disebabkan sakit ataupun walaupun dia ni disebut oleh ulama, walaupun negeri itu besar, ada negeri-negeri kita dia besar, dia tak boleh pergi sebab dia sakit ataupun dia dikurung pun tak boleh, sebab dikira negeri dia. Selagi mana nama negeri dia tak boleh, negeri dia. Tetapi sekiranya memang payah nak hadir,
payah nak hadir dan ia berada dalam negeri yang lain, kita terpaksa rentas negeri, kena ambil surat polis pula tu nak rentas negeri. Sahabat kita berada sekarang ni di Kedah, kita nak pergi payahlah. Dalam keadaan masyaqqah yang bersengatan dan lebih kadar 2 marhalah, berbahasa merentas negeri, ini boleh kita semayang ghaib, semayang ghaib. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Syarat-syarat semayang jenazah. Disyaratkan semayang jenazah itu bahawa jangan mendahulukan kubur. Maknanya ini kubur, kita bukan membelakangkan kubur. Mana kita kena semayang kubur tu depan kita. Kubur tu depan kita, bukan kubur di belakang kita. Dan jangan mendahulukan atas mayit. Begitu juga jangan mendahulukan kita ni atas mayit. Mana mayat ini memang ada di depan. Mayat ni memang ada di depan kita. Dan jangan mendahulukan atas imamnya, serupa macam semayang jemaah. Jangan mendahului imam, seperti mana pada segala semayang. Kalau kita semayang berjemaah pun, makmum tidak boleh kehadapan daripada imam, kehadapan daripada imam. Dan mayit di sini adalah seperti imam. Mayat tu umpama macam imam, kita tak boleh kita depan daripada mayat. Tetapi jika diletakkan mayit di dalam rumah, mayat tu dalam rumah, dan rumah tersebut berkunci, kunci pula tu, maknanya jenazah dalam rumah, seorang pun tak boleh tengok sebab kerana COVID. Tak boleh lah. Nanti takut merebak, semua kena. Mana dia tu dalam bilik tu, kunci. Adalah seperti imam, iaitu dia di dalam rumah, berkunci pula rumah tu, ataupun dalam bilik tu, dalam bilik tu kita semayang di luar ni sebab dia kena COVID. Macam mana? Kemudian disemayang atas mayit di luarnya, hukumnya nescaya sah semayangnya, sebab mayat itu depan, dekat ke jauh ke, tapi yang penting dia di hadapan, sah. Dalam keadaan situasi sekarang ni, contohnya takut merebak COVID ni, virus COVID ni, letak jauh-jauh, kita letak sini kan, jemaah ujung, takut menjangkit, boleh tak? Ya boleh, semayangnya sah. Nak bagi orang ramai juga semayang kan, nak semayang tapi tak boleh dekat. Kementerian kata tak boleh dekat, takut dia merebak gitu. Jadi letaklah, buat SOP, iaitu dari sini ke sana lebih kurang berapa? 50 meter. Ada 100 meter. 100 meter. Jarak 100 meter ni tak sampai lah. Mana kalau dia terbang pun tak boleh. Dia kalau dia terbang lah virus ni, awal-awal dah mati ya. Betul, sebab jarak yang jauh. Boleh nak? Ya boleh. Yang penting di depan. Di depan. Kita nak semayang ghaib, tak boleh semayang ghaib sebab dia sezaman dengan kita, dan dia adalah dalam negeri kita. Nak semayang ghaib macam mana? Kalau nak semayang jenazah pula, ada pula SOP dia. Ni seorang ulama alim yang apa semua, kita nak semayang, pakailah kaedah ni, letak dia jauh-jauh, kita semayang. Ataupun letak dalam satu bilik, kunci, kita ramai-ramai di luar semayang. Boleh tak? Ya boleh. Hukum fiqh menyelesaikan masalah. Hukum fiqh menyelesaikan. Kalau tidak, kita pun rasa tekilan, tak dapat kita semayang. Ini tu guru kita, nampak ni, udah nak pergi ke kubur pun tak boleh, nak semayang pun tak boleh.
Semayang pun tak boleh. Jadi buat kaedah ni dibenarkan oleh ulama, dan ulama kata hukumnya sah. Hukumnya sah. Demikian juga sah semayang atasnya selepas mayit itu dikebumikan, sebagaimana yang saya huraikan tadi. Boleh. Kalau kita terlambat, kita boleh semayang di atas kubur. Dan disunatkan bahawa berdiri orang yang semayang itu di sisi kepalanya jika ia lelaki. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW semayang, kalau jenazah itu lelaki, berdiri di kepala dia. Kalau jenazah itu perempuan, iaitu sebelah pinggangnya, sebelah pinggang. Berdasarkan riwayat daripada Abi Ghalib radhiyallahu an, katanya, aku semayang bersama dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, semayang jenazah ni, seorang lelaki. Faqama hiyala ra'sihi, Sayyidina Anas radhiyallahu an ketika jadi imam berdiri berbetulan kepala mayit tersebut. Hiyala ra'si ay iza'a ra'sihi, berbetulan kat kepala dia. Summa ja'u, lepas jenazah lelaki ni datang pula jenazah lain, iaitu jenazah perempuan daripada kaum Quraisy. Faqalu ya Aba Hamzah salli alaiha. Kemudian jemaah semua kata, wahai Anas bin Malik, iaitu gelarannya Abu Hamzah, semayang ke atas dia ni. Faqama hiyala wasati sarir, maka Sayyidina Anas radhiyallahu an berdiri, iaitu bertentangan dengan pinggangnya. Faqalahu Ala ibn Ziyad, maka di kalangan sahabat ni tanya, iaitu yang bernama Ala bin Ziyad. Faqala lahu, maka berkatalah Sayyidina Anas kepada Ala bin Ziyad, hakaza ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama 'alal janazati maqamaka minha. Inilah yang aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Begitu juga riwayat daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu an, katanya, aku semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, semayang jenazah perempuan yang mati dalam keadaan darah nifas ni keluar. Maknanya masih lagi dalam nifas. Meninggal, mungkin bersalin. Orang dulu-dulu kalau bersalin ni orang takut kan, meninggal dunia. Meninggal dunia masih lagi darah nifas ada, mana lepas bersalin. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati 'alaiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam semayangkan ke atas perempuan ni, wasataha, berdiri di tengahnya, itu berdiri di pinggang. Di pinggang. Ini adalah merupakan sunnah. Hanya berbeza pandangan ulama berkaitan tentang berdirinya imam. Berdirinya imam. Ada ulama menyatakan berdirinya imam ini adalah sepakat. Berdiri adalah sepakat, iaitu berdiri bagi lelaki, imam ni berdiri di kepala, bagi perempuan di pinggang. Hanya kedudukan jenazah itu sahaja menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada ulama menyatakan bahawa di kalangan ulama kita Syafi'i tidak semua bersepakat. Ada yang menyatakan bahawa kedudukannya adalah seperti mana kedudukan jenazah di dalam kubur. Jenazah dalam kubur. Kalau jenazah dalam kubur, kedudukannya lah kepala di sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Mana jenazah kalau tanam terbalik macam mana? Kalau perempuan kita, contohnya kepala sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Tapi kalau muka menghadap kiblat tak perlu digali. Muka menghadap kiblat tak perlu digali. Tapi kalau muka tak menghadap kiblat, ia perlu digali. Jadi kedudukan jenazah di dalam kubur ialah kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri, kaki sebelah kiri.
Jadi kalau kita semayang letakkan jenazah ni juga samalah kata ulama, iaitu kepala di sebelah kanan, kaki sebelah kiri, sama ada lelaki atau perempuan. Ini jumhur. Walau bagaimanapun ada di kalangan ulama kita Syafi'i membezakan di antara Syekh Ibn Hajar sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tapi perkataan Syekh Ibn Hajar ini juga ada ulama kata tersilap tulis. Di antara Syekh Ismail Zain Al-Yamani yang digelar sebagai Syafi'i Saghir, ataupun Syafi'i yang kedua, seorang ulama daripada Yaman yang mengajar di Madrasah As-Salatiyah di Mekah. Ramai tok guru kita di Malaysia ni mengaji dengan Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Ramai seorang ulama yang alim dalam mazhab kita Imam Syafi'i, pasal daripada Yaman. Dulu kalau mengaji rumah dia di Rusaifah ni, kawasan mengaji penuh kitab, tapi mengaji dengan orang Arab ni tak ada hurai panjang-panjang, baca habis wallahu alam, tutup. Kemudian anak murid pula baca qala al-musannif rahimallahu taala, baca habis wallahu alam, tutup. Kemudian sana pula sambung kitab lain qala al-musannif rahimallahu taala, baca wallahu alam, tutup. Itu yang satu hari boleh 17 kitab, 18 kitab. Sebab yang baca ni semua pandai. Yang mereka semua pandai. Kalau kita rupa baru nak berangkat, tak payah mengaji lah. Tu yang boleh habis Sahih Bukhari, habis Sahih Muslim, memanglah habis. Baca aja, baca. Ada benda-benda yang sukar dipaham baru Syekh ulang, ataupun dihuraikan sikit. Dihurai sikit, terus hurai terus. Memang banyak habis kitab. Kalau cara kita mengajar satu-satu begini, macam mana nak khatam Sahih Bukhari dalam 1 bulan? Tak boleh masuk akal 1 bulan boleh khatam Sahih Bukhari. Baca betul 1 hari pun boleh habis. Cara mengaji Mekah memang begitu, laju begitu. Dia baca laju. Saya pergi masa Syekh Ismail Zain Al-Yamani rahimahullah ta'ala mengajar. Syekh Ismail Zain Al-Yamani menyatakan dia tidak bersetuju pandangan yang menyatakan bahawa kepala lelaki diletakkan sebelah kiri imam. Kalau perempuan pula kepalanya sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam. Walaupun disebut dalam kitab Tuhfah, dia kata logiknya kalau kita tanam jenazah ni dalam kubur, tak ada beza mana lelaki mana perempuan, kepala tetap sebelah kanan. Kalau kita semayang jenazah ke atas perempuan yang telah ditanam atas kubur, perlu tak kita pindahkan kepala perempuan ni? Ataupun jenazah lelaki yang dalam kubur, kita pergi tanya, ni tanam tadi ni lelaki ni, sepatut sebelah kiri ni kepala. Dia mana? Ini Syekh Ismail Zain Al-Yamani uraikan, Allah yarhamu. Beliau tidak bersetuju. Ini beliau tidak bersetuju kerana telah menyalahi yang sebenarnya waktu ditanam semua sama lelaki dan perempuan. Macam mana pula bila nak semayang, kepala lelaki di sebelah kanan, sebelah kiri, kaki sebelah kanan imam. Memang ada dalam kitab fiqh, di antaranya kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Syekh Ibn Hajar Asqalani, dan begitu juga dalam kitab Fathul Alam di Imam Jurdani menyebut yudau ra'su zakari li jihati yasaril imam, diletakkan kepala lelaki sebelah kiri imam, wa yakunu ghalibuhu li jihati yaminihi. Tapi tu Syekh Al-Imam Jurdani menyebut dalam kitab Fathul Alam, tapi kebiasaannya kepala lelaki sebelah kanan. Nanti kalau kita semayang jenazah tak payah tanyalah, tak payah tanya. Kita kata yang penting kepala dia memang sebelah kanan, ni lelaki. Pusing kalau kita kat Malaysia ni, lelaki kena tutup imam tua-tua ni, lelaki. Kiri. Syekh menyebut ulama Syafi'i wa yakunu ghalibuhu li jihati yaminihi, ghalib biasanya sebelah kanan, khilafan lima alaihi amalun nasi al-ana, menyalahi apa yang telah dilakukan oleh manusia sekarang ini. Adapun
perempuan dia kata fayakunu ra'suha kepalanya, iaitu di sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebenarnya dua-dua boleh lah. Al-Imam Shibru Millisi, Bujairimi, Syekh Sulaiman Jamal, ada ulama Syafi'i yang tidak bersetuju. Kesimpulannya, ada ulama yang kata boleh, atau dalam kitab Jawi pun ada yang kata sedemikian rupa. Di antara Minhajus Salam kata sedemikian rupa, tapi kita tak payah-payah lah. Kalau diletakkan ke sebelah kanan, nak angkat lagi tak payah angkat lah. Ada ulama kata penduduk Madinah lakukan sedemikian rupa kerana penduduk Madinah melakukan sedemikian rupa kerana menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Syekh Abdullah Basudan Al-Hadrami yang mensyarahkan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah menyatakan bahawa kalau kaki ni menghadap maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam tak beradab. Sebab lelaki ni semayang dekat dengan raudah, iaitu dalam raudah. Bila dalam raudah dekat mihrab tu, jadi kalau kakinya sebelah kiri imam, kepala sebelah kanan imam, bermakna kaki ni menghadap maqam Nabi, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuhadap. Maka oleh sebab itu penduduk Madinah tukaran kepala di sebelah kiri imam, kaki sebelah kanan imam. Sebab apa? Maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan ini tidak semestinya boleh dilakukan lain daripada luar Mekah, luar Madinah, kerana ini menghormati. Begitu juga kalau imam contohnya selepas beri salam di dalam raudhah, sepatutnya macam mana cara kan? Jadi kalau kita memberi muka sekarang ni, kalau kita jadi imam ya, sekarang ni kita bagi macam mana? Lepas beri salam, pipi kanan kan? Pipi kanan kepada makmum. Kalau semayang dalam raudhah, pipi kanan kita bagi makmum, punggung kita menghadap maqam Nabi. Cuba bayang, ini raudhah kan, ini maqam Nabi, kedudukan saya sekarang. Makmum belakang. Nanti kalau nak berzikir, saya pusing begini, pipi ini kanan ni saya bagi menghadap makmum, punggung menghadap maqam Nabi. Ulama kata kalau semayang di dalam raudhah, kalau jadi imam, selepas beri salam, tukar muka menghadap maqam, pipi kiri bagi menghadap kepada makmum, punggung ke sini. Adakah benda ini kita lakukan di negeri-negeri lain? Tidak, kena menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah ulama menyatakan perbuatan penduduk Madinah itu sesuai di Madinah. Adapun di luar daripada Madinah, kekalkan kepala di sebelah kanan, kaki sebelah kiri, sama ada ia lelaki ataupun perempuan, hanya kedudukan imam, iaitu kalau semayang untuk lelaki berdiri di sebelah kepala, kalau perempuan di sebelah pinggang dia. Ini penjelasan yang disebut oleh Syekh Ismail Zain Al-Yamani rahimahullah ta'ala, dan begitu juga telah dibukukan fatwa beliau, dan juga Syekh Abdullah Basudan Al-Hadrami yang telah mensyarahkan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, iaitu yang bernama Bushra Karim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan jika kepala mayit itu terpotong, maka hendaklah dibasuh dan diletakkan dalam kapan pada tempatnya, dan orang yang semayang itu maulah berdiri bertentangan dengan dia. Ini kalau lah putus kepala, aksiden pun semua,
putus-putus semua. Jadi kita susunlah kepala tu kita letakkan, dan kita semayang bertentangan dengan kepala dia, dah putus semua. Dan ketika itu imam bertentangan dengan kepala. Apa hukum anggota-anggota yang dipotong? Contohnya hospital telah minta pandangan fatwa negeri Melaka berkaitan dengan anggota-anggota yang telah dipotong kerana kencing manis banyak ke hospital, dan tak ada orang tuntut. Contohnya nak bakar ke nak apa, kalau dia ni adalah anggota daripada orang Islam, kaki, tangan, jari, dah macam-macam lah. Bagaimana caranya? Mengikut di kalangan pandangan ulama-ulama, terutama di kalangan ulama kita Syafi'i, maka hendaklah kita basuh dan tanam, sebab dia tak mati lagi, orangnya tak mati, tapi kaki dia telah dipotong. Basuh dan tanam, basuh dan tanam. Kita kena hormati sebagaimana ulama kita mazhab Imam Syafi'i menyebut, di antaranya Syekh Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj jilid yang kedua muka surat 436 menyebut, mana-mana rambut ataupun bulu yang tercabut, wa yuraddul muntafu ilaihi istihbaban, dikembalikan mana-mana bulu-bulu yang tercabut, sunat hukumnya sunat, bi ayyadaahu fil kafnihi. Bulu-bulu rambut bila kita mandikan jenazah ni, luruh rambut dia, rambut ni kita ambil masuk dalam kapan, supaya apa? Liyadfanuhu ma'ahu, supaya ianya dikapan ataupun ditanam, liyudfanuhu ditanam akan dia berserta dengan jenazah, ikraman lahu, kerana memuliakan dia, wa karramna bani Adam, Allah memuliakan anak Adam. Berdasarkan pandangan Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala, ulama mengambil kesimpulan bahawa mana-mana anggota yang terpotong kita basuh, kena tanam. Tanam mana-mana jasad kita ni, itu sebab orang tanam uri pun orang tanam, sebagainya kena tanam. Kalau dah berkhatan pun tanam, jangan nak buat tangkal khatan. Mudin bagi ataupun doktor bagi, tanam. Benda ni adalah benda yang perlu dihormati, tanam berdasarkan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sehingga seorang ulama dalam kitab beliau Ahkamul Jarahah At-Tibbiyah, dia berasal daripada Mauritania, bapak dia dulu, datuk dia, keturunan Shinqit nama dia, satu tempat yang terkenal ramai ulama di Mauritania, nama iaitu macam kita perkampungan, kalau saya Duyung, di sana ada nama satu tempat nama Shinqit nama dia. Maka mereka ni berhijrah ketika mana Syekh Aminun Shinqiti, Syekh Muhammad Amin Shinqiti datang ke Mekah, beliau singgah di Sudan, maka ulama Sudan berkumpul mengambil manfaat, kemudian pergi ke Mekah kerana seorang alim hafal semua kitab ni, maka beliau telah diangkat oleh orang mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Aminun Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Dan di antara cucu beliau ada ulama-ulama keturunan Shinqit ini, itu Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullahu ta'ala, yang mengajar Masjid Nabawi. Tesis PhD beliau bertajuk Ahkamu Al-Jarahati Tibbiyah, iaitu berkaitan tentang hukum pembedahan. Dan Syekh juga telah membahaskan anggota-anggota yang terputus disebabkan kerana kecil manis dan sebagainya, dimuatkan dalam tesis tersebut. Dan Syekh mengambil pandangan ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i mana? Ulama Syafi'i ini lebih ke hadapan. Kita syukur kita mazhab Imam Syafi'i ni hebat. Apa pun sebut masalah ni, ulama Syafi'i kita sebut. Berkaitan contohnya seorang anak dara ambil anak angkat,
Dia tak kahwin, tapi dia nak susukan budak ni. Jumpa doktor bagi hormon, keluar susu, botol-botol banyak susu keluar, 5 kali kenyang, jadi anak ni jadi anak susu. Siapa sebut ni? Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Ulama lain tak ada bahas, ulama Syafi'i bahas. Suasana sekarang ni ada orang tak kahwin ambil anak. Dia tak kahwin, kemudian ambil hormon keluar susu. Dalam kitab mazhab Imam Syafi'i dia tak sebut ambil hormon, dia mengambil daun-daun, dia ada sebut nama daun kayu. Ambil daun-daun ini yang ada di dalam negara orang Arab, kemudian ditumbuk dan disapu tempat payudaranya sehingga mengeluarkan susu. Wah, lagi canggih kan? Kita tak pasal makan hormon keluar, ini sapu-sapu keluar susu, susu, dan diberi minum kepada budak ni, maka jadi anak susu. Ulama Syafi'i kita di antara Syekh Ramli. Ini juga disebut oleh Syekh Ramli. Jadi kalaulah berlaku sedemikian rupa, hendaklah diuruskan dengan baik. Kita mandi, kapankan, bungkus, tanam, kerana dia adalah anak Adam, sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Jadi kalau siapa-siapa mandi jenazah ada rambut-rambut gugur ni pun sekalian memuliakan anak Adam. Dan diletakkan dalam kapan pada tempat dan orang yang sembahyang itu maulah berdiri bertentangan dengan kepala. Dan jika mayit itu terpotong anggotanya, maka adakah membadai pada sembahyang atasnya dengan membasuh kebanyakannya, ataupun tak dapat tiada daripada membasuh sekalian anggotanya. Ini kalau jenis yang terpotong kan. Adakah kita nak satu tercampak dalam hutan, satu tercampak mana-mana, adakah nak kena semua ataupun yang ada saja? Kita mandi, kapankan kita sembahyang? Jawapannya belum jawab lagi tu. Atau jika dipotong tangan pencuri kemudian mati, mana tangan pencuri ni dipotong sebelum dia mati, kemudian dia mati. Adakah yang terpotong sebelum dia mati tadi kita mandikan juga masuk sekali? Ini khilaf. Jawapan dia, atau dipotong anggota seorang kemudian membunuhnya, adakah wajib membasuh anggotanya? Ataupun orang ni kencing manis, katakan putus kaki dia, dan buat doktor kata cepatlah potong, nanti kalau naik ke atas nanti merebat lagi, potong-potong mati dia. Semalam potong, subuh ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana? Adakah perlu dimandikan dan disemahyangkan? Ini soalan ni ada soalan yang pelik. Dia kata, Tok Syekh kata, apa Tok Syekh sebut dalam kitab kita? Belum lagi jawapan, kita sambung. Atau dipotong anggota seorang kemudian membunuhnya, adakah wajib membasuh anggota-anggota yang terpotong itu dan mengkebumikannya berserta jasadnya? Ada seorang ni tahan orang ni, dia potong-potong kepala, kaki, ada tangan, kaki, lepas tu baru dia bunuh. Anggota ini terpotong sebelum dia mati. Adakah nak sekali ataupun tidak? Untuk menjawab soalan-soalan yang tersebut, pengarang kitab kita menyebut, Syekh Ibn Imad ni berkata, Al-Imam Ibn Imad Ibn Yusuf Al-Fakhsi, ya, nama pengarang kitab kita ni. Pengarang kitab kita ini menyebut, ada sin ujungnya, Al-Fakhsi, alif lam alif qaf fa ha sin ya, bukan Al-Fakhmi, Al-Fakhsi nama dia, pengarang kitab kita ni. Apa dia jawab? Aku tidak mendapat perkataan yang memuaskan. Dia kata, lam ajid fi zalika kalaman syafi'i asy-syafiyan. Pandangan ulama yang memuaskan aku tak jumpa lagi dalam keadaan begini. Sebelum mati dipotong, kemudian baru dia mati.
nak mandikan dia dan sekali semayang ataupun tidak. Aku tak pernah jumpa satu pandangan yang betul puas hati aku. Tapi bagaimana pandangan Syekh, dia rumuskan. Dan mengikut apa yang diilhamkan oleh Allah untuk aku. Dia bagi dia ijtihad dia. Menjawab soalan itu, jika anggota-anggota tersebut bercerai ia daripadanya pada ketika ia hidup, seperti dipotong dua belah tangannya dan dua belah kakinya, dan didapati ia masih dalam hayatun mustaqirrah, masih hidup lagi, masih hidup, nyawa-nyawa ikan hidup. Selepas daripada dipotong kedua-duanya, kemudian barulah ia mati. Dah potong mati lah dah lepas. Maka hukumnya tidak wajib membasuh anggota-anggota tersebut dan mengkebumikan sertanya hanya sunat jua. Hukumnya tu sunat. Dia kias sebagaimana seseorang yang terpotong sebelum dia mati. Macam kita hidup, masih hidup, ada anggota kita terpotong, maka terpotong ni aksiden putus jari, ataupun kita potong-potong besi, kita tukang besi, masa potong besi tu terpotong jari, putus jari ni, nak kena semayang tak ya, kita basuh-basuh tanam. Begitulah diumpama. Tapi kalau kita gabungkan sekali, mandikan dia, Datuk kita kapankan, kita masuk sekali dalam kapan, hukumnya adalah sunat, sebab kita memuliakan anak Adam. Inilah pandangan yang disebut oleh pengarang kitab kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita semua. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wahab li fi madinatihi qararan wa rizqan thumma dafnan bil baqi'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wa khatimatan biimanin wa saitran jamilan bil mujibi wa bis sami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wasukna Makkah zamanan wa tawran wa bitaibata fi mujawarati syafi'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Salatullah daimatun alaihi ma'al ashab wal alir rafi'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita, ditanamkan berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini di antara amalan Syekh Shinqiti rahimahullah ta'ala, mengajarkan kita supaya banyak membacanya ketika berada di tanah suci Madinah Munawwarah. Syekh Shinqiti rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal umrata wa hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wat taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqami Ibrahim alaihi salam wa nashraba ma'a zamzam fi masjidil haram wa nazura habibaka wa nabiyyaka سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.